ada ni tak? Ada yang puasa penuh ke setiap hari? Kenapa muka cikgu macam anime? Bila cikgu kan macam kartun. Alisha, apa khabar dah? Puasa dah ke tak puasa hari ni? Puasa. Puasa. Ada tak buat x-ray cikgu? Ada masalah tak nak buat? Cikgu tanya ni. Cikgu tanya, kau ada masalah ke? Tak faham ke? Tanya sekarang. Sebelum kita start nak belajar ni tajuk baru tentang tumbuh-tumbuhan. Cepat. Ada tak nak tanya apa-apa? Alisha? Ada faham tak nak buat macam mana? Alisha, cuba beritahu. Faham ke tak faham? Faham. Faham. Boleh hantar sebelum hari Jumaat tak? Boleh. Okey. So di Fairul tadi, Fairul Syah. Boleh tak buat? Ada masalah? Boleh. Tak buat? Boleh. Boleh sebelum Jumaat? Ada bahan ke? Ada bahan tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, macam ni. Ada kertas hitam tak? Ada. Kertas hitam ada. Okey. Ada pensel warna putih tak? Ada. Boleh je buat guna pensel warna putih. Tak payah pakai tali, tak payah pakai cotton bud. Ataupun kalau kamu nak juga buat tampal-tampal macam tu, okey, contohnya kamu ada kertas-kertas yang kotor kan? Kertas warna putih ni kan? Kamu gunting dia bentuk-bentuk tu, kamu tampal dia bentuk tulang. Ni. Kertas putih yang dah lama ni, gunakan yang bahagian warna putih. Ni depan ni kan dia ada kotor, dia ada sudah guna kan? Nampak tak cikgu ni? Nampak tak cikgu? Cikgu pinkan cikgu punya gambar ni. Okey kan? Ni ni kertas kotor. Dah guna dah ni. Belakang ni masih boleh guna. Jadi kamu potong dia. Ni murid-murid lain pun boleh buat ni. Kamu potong-potong dia bentuk tulang. Lepas tu kamu tampal dekat kertas hitam tu. Okey. Siapa yang tak ada kertas hitam? Hamzah ada kertas hitam tak? Ada cikgu, ada. Ada. Tengah buat dah kan? Hamzah dah tengah buat dah kan? Tengah buat. Okey. Muhammad Harid dia ramanya tak jumpa Muhammad Harid. Kalau dia duduk kelas mesti jumpa Muhammad Harid. Harid, buka sikit mikrofon, cikgu nak dengar suara ni. Kamu puasa tak puasa hari ni? Puasa. Berapa hari dah puasa? Sehari? Sehari je? Dah buat ke belum cikgu punya x-ray ni? Belum. Ada kertas warna hitam ke tak ada? Ada. Betul ni ada? Betul ada kertas warna hitam? So bolehlah buat kalau kamu tak ada. Kalau kamu tak ada kertas putih, kamu boleh guna kertas. Buat dia lukis dia bentuk tulang, lepas tu kamu tampal dia. Okey, boleh maaf cikgu nak tengok biar ramai sikit hantar. Tolonglah ramai hantar barulah best. Yang pun sama Arfan ni. Syabil. Sebelum cikgu start ni. Muhammad Syabil Salahuddin tak hadir ya? Biar ramai-ramai hantar. Khalifah okey ke Khalifah? Khalifah. Ada buat tak? Belum. Bila nak buat tu? Bila nak buat tu? Boleh buat hantar sebelum hari Jumaat boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Okey. So kita taklah belajar. Okey, cikgu rasa insyaAllah boleh. Baru 2 orang yang hantar. Macam ni dia Nur Akilah ni dia tak faham. Dah lah dia tak hadir pula hari ni. Kamu tengok ni ya kawan-kawan semua ni ya. Okey, cuba tengok di dekat cikgu punya presentation ni.
Okey. Ada, cikgu tunjukkan dekat sini, dekat Google Classroom ni. Okey. Kamu tengok dia ada yang sudah hantar, dia kata 3 orang yang hantar. Nampak tak ni? 3, 18 yang belum. Tapi sebenarnya jumlah ni tak betul lah. Tak apa, so 3. Bila cikgu cek, Nur Akilah, Ahmad Safwan memang ada hantar. Najwa ada hantar. Nur Akilah ni dia tekan saja turn in. Jangan macam ni. Jangan tekan turn in. Letakkan gambar dulu baru tekan turn in. Tiba-tiba mana ni orang ni? Sama juga sebelum ni dia pun juga ni. Orang buat ni dia tekan turn in. Dah dia tak hadir pula, cikgu nak cakap macam mana. Okey, tak apa. So cikgu percaya murid-murid ni boleh buat, insya-Allah boleh hantar sebelum hari Jumaat. Hari lepas tu nak beraya pula lagi. Okey. So kita pun gunakan buku teks. Okey. Muka surat berapa? Tajuk tumbuhan 69. Jom kita baca tentang muka surat 69 berkaitan dengan tumbuhan, macam mana tumbuh-tumbuhan bergerak balas. Okey. Bersedia? Sedia? Okey, bersedialah tu. Siapa tu? Nak cakap apa? Ada nak cakap apa-apa tak? Okey, tak apa. Cikgu teruskan Okey, Teruni membantu datuknya Teruni membantu datuknya di kebun sayur. Apakah yang dapat kamu perhatikan di kebun dia? Ada timun, segarnya timun dia. Ada labu besarnya, labu. Lepas tu kucing tengah makan apa tak tahulah ni. Tapi bukan makan sayur. Kalau bukan tengok sini ada pelbagai jenis tumbuhan. Macam mana tumbuh yang macam ini ni dia boleh melilit pada kayu ni. Cuba kamu fikir. Apa yang menyebabkan dia boleh melilit di bahagian kayu-kayu ni dan dia panjat sampai tinggi ni. Dia duduk di tanah, kita tabur dia di tanah. Tapi bila dia sudah membesar, dia boleh melilit, melingkari kayu-kayu ni sampai dia ke atas. Dan dia punya timun tu berbuah di atas. Tapi yang ni dia pun letak juga kayu ni supaya daun dengan batang dia boleh melilit juga. Tapi buah dia tak boleh naik ke atas. Siapa tu? Kalau nak cakap sesuatu cuba cakap aje. Kamu cakap aje. Tak apa, cikgu tak marah. Okey, so cikgu balik kepada ni. Jadi dia kata sebenarnya apa yang menyebabkan dia punya pokok tu ada yang lurus ke atas macam pokok bunga raya ni, ada yang melingkar-lingkar, itu adalah disebabkan oleh gerak balas. Tumbuh-tumbuhan sebenarnya bergerak balas terhadap 4 perkara, iaitu air, graviti, cahaya dan sentuhan. Ada 4 gerak balas. Jadi dia akan ikut apa yang berlaku pada dia tu. Contohnya tumbuhan duduk dikata air tu ada dekat tepi ni. Jadi akar ni tengok ni. Nampak tak bahagian akar ni apa yang terjadi? Akar tu menuju ke arah air. Pergilah, tak apa. Kalau dekat rumah kamu pergilah, tak apa. Okey. Kamu pun tengok ni, akar sebelah sini dia tidak panjang. Tapi akar sebelah sini, akar tu menuju kepada air ni. Maksudnya apa? Dia bergerak balas kepada air. Pada masa yang sama, dia juga turun ke bawah. Kamu tengok akar dia tu. Akar dia turun ke bawah. Jadi ini bermaksud akar ada 2 gerak balas, iaitu air dan juga graviti. Graviti kita akan belajar nanti, tak lama lagi tajuk bumi. Tapi sekarang kita sudah nampak graviti tu ada di bawah. Okey. Gitu juga dengan bahagian pucuk. Tadi macam pokok timun tu kan, kita tengok pokok ni pokok morning glory. Cikgu pun ada tanam di dekat tepi tu pokok warna biru. Siapa tahu pokok dekat tepi bilik sains tu nama apa? Pokok bunga telang. Cikgu tanam dia. Cikgu letakkan dia punya ni tapi sudah terlalu tinggi, terlalu banyak. Dia punya kayu tu dah tumbang. Bila kamu tengok pucuk dia ni, dia selalu naik ke atas. Itu maksudnya dia bergerak balas kepada cahaya. Lepas tu daun ni kerana sentuh semalu, apa yang berlaku? Dia pun akan tutup dia punya daun dia. Kenapa? Kerana dia bergerak balas kepada sentuhan. Tengok ni, sentuhan.
Ada tak lagi pokok lain yang bergerak balas tak ada sentuhan ni? Pokok perangkap lalat Venus ni. Cara nak jumpa dia dekat Miri ni ada susah sikit, tapi cikgu rasa kalau kita masuk ke kawasan-kawasan taman rekreasi yang dekat macam Lambeh ada ni, boleh jumpa. So kalau ada lalat datang, contohnya ni pokok perangkap lalat Venus ni kan. Lalat datang hinggap dekat sini, dia pun tutup dia punya kelopak tu dan dia akan makan, dia akan menyerap zat-zat daripada lalat tu. Jadi dia hidup dengan menyerap zat daripada haiwan-haiwan kecil juga. Ni pokok semalu, daun dia boleh tutup. Ini adalah gerak balas. Okey, kita tengok eksperimen konon-konon ni. Tak dapat buat ni, tak dapat, cikgu minta maaf. Cikgu sudah tanya dengan ramai kawan-kawan yang lain, guru-guru sekolah lain, dia kata eksperimen bagus kita tangguhkan dulu. Kita buat projek di rumah. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia letakkan A, B ni, biji-biji benih. Di sebelah sini, okey cikgu besarkan balik. Apa cikgu kecilkan? Okey, di sebelah ni, tengok ni, ada air. Dia letakkan air. Sebelah ni tak letak air. Jadi akhirnya apa akan jadi pada akar pokok ini? Akar ni akan pergi kepada A. Dia akan tumbuh kepada A nanti. Dia tak lukislah gambar kat sini. Okey, yang kedua, kamu tengok ni, titiskan air semua, dah bagi air. Lepas tu, ke mana akar tu akan bergerak? Akan tumbuh ke bawah. Dia semua pergi ke bawah, akar dia semua pergi ke bawah. Gravity. Yang kedua, cahaya. Tengok ni pokok A letak dalam ni, pokok B letak dalam ni. Tapi di dekat tepi ni ada lubang. So nanti pucuk dia akan keluar daripada lubang ni. Tengok ni, dia letak pokok ni kan. Jadi pokok akan keluar ke sini. So itu adalah contoh dia. Ni sentuhan ni kamu boleh pergi cari dekat mana-mana padang, kamu sentuh dia. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada kaitan dia dengan kenapa dia bergerak balas. Iaitu tentang fotosintesis. Tukarlah warna dia, tak cantik ni. Warna apa ni? Okay, sekejap je tukar warna dia. Tukar warna. Tak nak warna ni, kita ambil warna merah lah. Okay, warna merah, terang sikit. Okay, apakah itu fotosintesis? Fotosintesis sebenarnya ialah proses tumbuh-tumbuhan membuatkan makanan. Kenapa dia kena buat makanan? Sebab dia tak macam haiwan. Haiwan boleh pergi cari makanan. Dia pergi berjalan cari makanan. Dia boleh terbang cari makanan. Dia boleh melingkar. Tetapi kalau tumbuhan dia tidak boleh bergerak. Dia tidak bergerak seperti manusia dan haiwan. Jadi dia kena buat makanan sendiri. Jadi saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Macam mana dia nak buat makanan? Dia mesti ada cahaya, air, karbon dioksida dan juga ada satu benda di dalam daun dinamakan sebagai klorofil. Okey, sekejap kita akan pergi yang tu. Kita nak tengok ni. Dia kata manusia boleh bergerak, haiwan tidak, manusia haiwan boleh bergerak, jadi tumbuh tak. Itulah sebab dia kata, itulah saja cikgu dah rikaskan. Ni burung ni tanya dengan dia, macam mana kamu buat makanan? Okey, kita pun tengok. Tumbuh-tumbuhan memerlukan 4 perkara. Yang pertama, cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan juga air untuk membuat fotosintesis. Fotosintesis itu untuk proses buat makanan kan? Jadi kena ada 4 perkara. Cahaya matahari ni, okey dah. Karbon dioksida ialah sejenis gas. Jadi kamu tengok ni ada petak-petak ni, ini ialah ruang udara, kita panggil liang udara. Jadi dia ada dekat bawah daun. Permukaan daun yang atas tu, di bawah tu dia ada liang-liang udara. Jadi udara masuk ke bawah tu dan dia pun dia menyerap dia. Jadi kamu pun tengok lagi yang ketiga ialah air. Siapa yang menyerap dia mestilah akar. Dan yang keempat, yang perkataan baru untuk murid-murid ialah klorofil, bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Okey, ni tengok ni. Dalam petak-petak ni ada bulat-bulat ni. Klorofil lah yang menyebabkan daun tu berwarna hijau. Kalau daun tu berwarna merah, maksudnya dia ada benda bulat-bulat ni, tetapi bulat-bulat ni dia berwarna merah. Kalau misalnya daun pokok tu dia berwarna kuning, jadi daun dia bulat-bulat ni
Biji-biji ini dia berwarna kuning. Kamu tahu kan pokok-pokok yang daun berwarna-warni sekarang? Contohnya kamu tengok sekarang ramai orang suka tanam pokok keladi, lepas tu tanam pokok ati-ati. Sekarang ni macam-macam suka berkebun ni. Terutamanya akibat PKP, jadi orang duduk di rumah, orang tak tahu nak buat apa, jadi orang pun berkebun. Jadi macam-macam pokok yang viral. Nak tanam pokok keladi berwarna-warni pokok keladi. Nak tanam pokok ati-ati pun jadi juga kaktus dan sebagainya. So mereka mempunyai klorofil iaitu yang berwarna hijau. Okey. Tumbuh-tumbuhan yang tidak berwarna hijau adakah melakukan fotosintesis? Ya. Dia juga boleh melakukan fotosintesis sebab mereka ada cara sendiri. Okey. So daripada 4 perkara itu dia menghasilkan 2 iaitu glukosa, iaitu kanji dan juga bukan glukosa, cikgu nak guidekan. Kanji dan juga oksigen. Okey. 4 yang diperlukan, 2 yang dihasilkan. Boleh? 4 yang diperlukan tadi karbon dioksida, cahaya matahari, air dan klorofil. 2 yang dihasilkan ialah kanji dan oksigen. Apa itu kanji? Kanji, contoh buah. Buah ialah bahagian yang mengandungi kanji. Lagi daun. Daun ialah bahagian yang mengandungi kanji. Bunga. Bunga juga mengandungi kanji. Jadi kanji itu apa? Kanji itu dia kata glukosa. Jadi glukosa tu kita kira sebagai gula. Nanti kita belajar dia dalam sekolah menengah apa itu glukosa. Tapi kita cuma nak cakap dengan kamu sebenarnya ia adalah kanji. Jadi dekat sini proses fotosintesis, karbon dioksida campur dengan air, campur dengan cahaya matahari, campur dengan klorofil. Ada anak panah ni maksudnya apa? Menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Apa itu glukosa? Glukosa ialah gula ringkas yang dihasilkan oleh fotosintesis tadi. Glukosa adalah komponen asas yang membentuk kanji dan dipanggil sebagai, dan kadang-kadang menjadi karbohidrat yang kita belajar tahun 3. Tapi kamu tak payah fikir sangatlah apa itu glukosa itu semua tu tak penting. Kamu ingat kanji, perkataan ni lagi senang. So inilah makanan-makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan, buah, daun, bunga, batang, akar dan juga biji benih. Ada kanji. Ia adalah makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi dia tak perlu mencari makanan. Okay, so ini tak payah, ini tak payah. Okay. Kita pun pergi kepada kepentingan fotosintesis kepada hidupan. Dia kata, penting ke fotosintesis ni? Kalau tumbuhan tak buat makanan, ada kesan ke kepada haiwan? Kalau tumbuhan tak buat makanan, manusia jadi apa? Dia kata yang pertama, tengok ni, syukurlah. Dia kata tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan subur. Dekat mana ni? Dekat kawasan kebun pokok betik ni. Dapatlah kami ni, haiwan-haiwan ini makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya. Jadi maksudnya apa? Fotosintesis menghasilkan sumber makanan. Tengok ni betik, banyak ni pokok betik dia. Banyaknya sampai nak ni dah. Okey, kemudian juga tengok ni ada yang makan rumput, ada yang makan buah yang jatuh. Dan ini menunjukkan jadi makanan lah. Situasi yang kedua, tengok ni. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan, karbon dioksida dihasilkan oleh manusia. Jadi kenapa dia tunjukkan anak panah ni? Ini nak beritahu kepada kita, kita membekalkan karbon dioksida kepada tumbuhan. Pada sebaliknya pula, tumbuhan tu beri kepada manusia oksigen. Jadi dia menjadi satu, orang kata saling berkait. Manusia bernafas, bila kita hembus, kita keluarkan karbon dioksida. Siapa yang ambil karbon dioksida tu? Pokok. Lepas tu, bila pokok guna dah buat fotosintesis, pokok-pokok pun menghasilkan oksigen. Siapa pula yang guna? Manusia guna semula. Jadi, kita saling bergantung kepada tumbuhan. Ia akan membentuk keseimbangan
udara. So kita saling bertukar-tukar. Saya bagi kamu oksigen, saya bagi kamu karbon dioksida, kamu bagi saya oksigen. Macam tu. Okay, so kamu tengok ni anak panah ni sama je. Sama, ini menunjukkan kita beri dan kita dapat. Okay, jadi ada dua perkara yang diberikan kepada kita. Yang pertama makanan, yang kedua oksigen. So ada dua. Okay. Lepas tu ni dah tak ada, tak dapat buat perbincangan-perbincangan ni, tak dapat. Okay, taman ni nanti kita suruh kamu buat sendiri di rumah. Kita habis tajuk fotosintesis dan juga gerak balas tumbuhan. Sebelum tu kamu tengok dekat gambar muka surat 84 ni. Apa yang dia buat ni? Okay, ni nak membezakan keperluan dan juga hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis ada 2, keperluan fotosintesis ada 4. Gerak balas tumbuhan pula ada 4. Air, cahaya matahari, graviti dan juga sentuhan. Okey, senang je tajuk tumbuhan ni. Okey, kita nak beralih kepada buku ni. Buku apa ni? Cikgu stop presenting. Buku apa ni? Okey, buku ini. Ada? Ada kan? Okey, so jom kita gunakan dia bersama-sama. Sekarang kita gunakan buku ini. Kita pergi ke muka surat. Hari tu cikgu nak tanya, kita dah siap ke jawab muka surat 40? Macam belum lah. Betul tak muka surat 40? Macam belum kan? Okay, so kita jawab muka surat 40 dulu, lepas tu kita masuk tajuk tumbuhan. Okay. Muka surat 40 dulu, kita habiskan tajuk haiwan yang hari itu belum habis rupanya. So kita nak jawab ini hari ini, muka surat 40. Okay, bersedia? Ada tak? Nampak tak? Okay. Kejap cikgu. Cikgu muka surat apa cikgu? 40. Boleh? Semua ada buku? Dah bersedia? Arfan, Abiha, tu si kucing. Ada buku ni. Siapa lagi tu? Amzadah, Arif. Okey ya. Cikgu nanti nak masuk ke harap-harapnya. Okey. So, rajah ini menunjukkan ada 2 jenis haiwan, iaitu haiwan J dan haiwan K. Haiwan J bernafas menggunakan peparu dan juga kulit lembap. Macam mana dengan K? Haiwan apa tu K tu? Nampak tak? Itu ialah salamander. Salamander. So, haiwan-haiwan 2 ini menggunakan berapa organ pernafasan? Dia menggunakan 2 organ pernafasan. So, soalan yang pertama. Nyatakan organ pernafasan bagi haiwan yang di atas ni. Yang pertama, peparu dan kulit lembap. Mesti kulit lembap, mesti ada 2 baru betul. Kalau 1 jawapan saja salah. Boleh nampak cikgu tulis? Ke cikgu kecil? Ke okey tak cikgu punya, nampak tak ni? Nampak? Nampak. Okey, bagus. Boleh terus salin lah, kita jawab bersama-sama. Senang. Okey, so soalan nombor 2 B. Mengapakah haiwan tersebut boleh hidup di darat dan di air? Kenapa? Bila masa dia menggunakan peparu dia? Bila masa nak menggunakan kulit lembap? Kulit lembap di darat ke di air? Di darat. Saya ingat Di darat. Di air. Peparu di
Darat. Jadi kita tulis kerana. Cikgu tulis ini. Boleh ke ni? Saya ingat tak? Okay, tak apa. Oh ni yang saya ingat. Ni masih perlu ke? Kalau tu, okay. Kerana kata bernafas dengan peparu sini, okay. Di darat dan kulit lembab di air ataupun di dalam air, ikutlah cikgu buat bahasa yang simple sikit ni. Di air, jadi di darat, di air. Okey, soalan nombor 3, C. Boleh siap salin soalan B? Okey, soalan B siap. Soalan C boleh ya? Kalau kamu tak nampak, cikgu minta maaf sebab pelik juga. Okey, tak apa. Tapi yang penting kamu sudah dengar cikgu jawapan apa ha? Okey, so C. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan jawapan kamu di 5B? Apa kesimpulan dia? Dia ialah haiwan jenis apa? Reptilia, mamalia, amfibia. Jadi haiwan amfibia hidup di haiwan amfibia menggunakan berapa jenis organ pernafasan? Berapa? Dua. Jadi kita tulis macam tu je. Haiwan amfibia. Haiwan amfibia bernafas dengan dua organ pernafasan. Cukup. Pendek je. Titik. Okey, senang je ni. Kita nak pergi kepada TP6, soalan nombor 6. Di sebelah dia. Okey, tapi cikgu nampak rumitnya. Baik. Okey, ini okey, yang ini senang je. Okey. Cuba kamu tengok semula buku teks kamu di muka surat tadi. Okey, sekejap Okey, cikgu nak kamu tiru dia saja. Okey Apa yang nak ditiru? Okey, muka surat. Cuba buku teks kamu di mana ni? Itu dia. Tu. Okey, ni. Okey, muka surat ke tak payah yang ni. Okey, yang ni simple lagi. Ni lagi senang. Okey, ni lagi senang. Okey, muka surat 65. 65. Ni muka nak jawab soalan muka surat 41, jawapan di muka surat 65 dalam buku teks. Okey, kamu cuma tiru dia saja, tapi tak payah lukis. Kamu cuma buat dia punya nama dia sahaja. Faham? Okey, so muka surat 65, organ pernafasan haiwan. Lepas tu peparu, insang, kulit lembab, spirakel. Kita pernah buat ni di muka surat bukan dengan kamu. Okey, tak apa. Ni yang kamu kena buat ni. Okey, so kita nak buat ke? Okeylah, kita buat contoh sekejap lah. Okey, organ kita tiru je dia. Tapi kita tak payah lukis dia. Organ pernafasan
haiwan. Okey, boleh nampak? Okey. Mesti guna pembaris. Siapa tak guna pembaris, kita suruh dia buat balik. Buat dia macam ni. Ada garis yang lurus. Lepas tu, ni buat dia punya kotak balik. Organ pernafasan haiwan. Habis masa. Tak apalah, buat ni je lah hari ni. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu, yang pertama, peparu. Yang kedua, insang. Yang ketiga, kulit lembap. Yang keempat, spiracle. Kamu pun buat dia punya kotak. Okay. Lepas tu, di bawah dia kamu cuma tulis dia nombor 1. Siapa nombor 1 peparu? Cuba beritahu dengan cikgu. Murid-murid. Kucing. Kucing. Buaya. Yang kedua, buaya. Buaya. Okay, insang. Macam mana dengan insang? Nombor 1? Berudu. Berudu. Yang ketiga? Yang kedua? Ketam. 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 Okay, kumpulan kulit lembap. Siapa? Yang pertama? Cacing. Cacing. Yang kedua? Lintah. Lintah. Okay, spiracle yang pertama? Meluncas. Peluncas. Yang kedua? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Sama macam. Dah siap. Tengok sikit Harid. Buat dah ke? Dah siap ke Harid? Muhammad Harid, tengok. Cikgu bagi 2 minit. Okey, bagus. Fairul, tengok sikit muka Fairul. Yang comel tu, yang handsome tu. Mana satu orang dia? Oh, Fairul pakai spek. Niazma, tengok Niazma. Mana buku, dah siap ke? Cuba pegang. Belum? Cuba buka mikrofon. Tu, nak tengok buku. Sikit lagi, dah siap? Belum lagi, okey. Okey, teruskan. Buat. Ahmad Safwan, puasa tak Ahmad Safwan hari ni? Alah, lamanya tak jumpa Ahmad Safwan. Okey.
Tinggal 5 minit lagi, tak apalah, kita tak payah buat dululah tajuk tumbuh-tumbuhan ni. Macam mana ada lagi. Okey, muka surat 42. Muka surat 42 ni dekat mana jawapan dia? Ada juga dekat buku teks sebenarnya, sama je. Okey, tapi okey. Okey. Ni. Sekejap. Majiri. Okey, yang ini jawapan dia ada di muka surat 66. Tengok buku teks muka surat 66. Buku teks muka surat 66 tu kat mana? Kotak warna kuning. Kotak warna kuning. Ni. Kotak warna kuning. Jadual dia, betul? Jadual berwarna kuning. Okay, so apa kata kamu yang hadir hari ni kamu siapkan terus. Boleh? Kamu salin je jadual muka surat 66 tu. Okay. Dalam muka surat 42. Jadi besok tak payah buat dah. Jadi besok sepatutnya offline kan? Offline. Hari ni online, besok offline. So untuk besok sepatutnya kita buat ni, tapi oleh sebab kamu dah hadir dekat kelas ni, apa kata kita bagi kamu buat je terus. Muka surat 42 tu. Kat mana jawapan dia? Muka surat 66. Jadi kamu esok kamu tak payah buat dah sebab kamu dah siap homework. Boleh? So kamu buat terus, siapkan. Yang lain nanti, yang lain tu dia orang tak siap lagi. Jadi senang. Orang lain yang dia orang tu buatlah sendiri di rumah. Kat mana jawapan dia, cikgu tak tahu. Macam tu boleh? Okay, boleh. Amzah tahu dah jawapan dia kan? Muhammad Harik tahu tak jawapan dia kat mana? Tahu. Terus buatlah, terus siapkan. Jadi esok kamu tak payah dah fikir. Fairul tahu jawapan dia? Tahu Alisha? Alisha tahu tak jawapan kat mana Alisha? Ahmad Syafwan? Tahu. Tahu. Mana Syabil? Mana Syabil tadi Ada tak Syabil? Tadi macam ada Syabil. Masih ada ke? Aduh, keluar pula dia. Okay, so tak ada. Okay, buat terus, siapkan. Salin dia saja. Salin dia di muka surat 66. Jadi berapa yang hadir hari ni? 10 orang. Okay. Sebelum hari Jumaat, siapkan kamu punya X-ray. Sebab tu dah 2 minggu sudah. Nanti lepas hari raya kita nak bagi kerja lain lagi. Hari raya kita dah confirm. Lepas hari raya kita dah memang akan sambung begini juga kelas kita. Okay. So cikgu ucapkan selamat berpuasa. Lepas tu cikgu ucapkan juga selamat hari raya teruslah. Sebab ni esok cikgu offline kelas kamu offline. Selamat hari raya. Besok yang ini ni yang ini mana yang ini. Okey, ada. Yang ni sepatutnya buat besok tapi cikgu benarkan kamu buat terus sebab kamu dah tahu dah dia punya jawapan dia. Jadi yang ini dah siap. Yang kawan-kawan yang lain dia buat besok sebab dia tak masuk kelas hari ni. So kamu dah siap, esok kamu tak payah buat apa-apa. Hari ni kamu siapkan terus. Jadi cikgu akan buat nanti dekat WhatsApp group, beritahu dengan bapak kamu buat muka surat ini dengan muka surat yang sebelum tu. Itu senang. Lepas tu yang lain tak ada dah. Okay. Cikgu nak remindkan sekali lagi, X-ray tu tolong buat.
Dah ada 2 orang yang dah siapkan. Yang lain nanti mesti lagi menarik. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey. Nak tanya apa-apa ke? Tak ada ah? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak. Tak ada. Tak ada. Okey. Terima kasih.